Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, baiklah. Saya rasa rakan saya ada sedikit masalah, jadi saya akan memulakan pembentangan kami pada hari ini. Okay, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 3. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan projek kami iaitu Smart Chilies Fertigation. Okey, ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Artika binti Muhammad Liza, Muhammad Akmal Zaran bin Muhammad Rizan serta diri saya sendiri iaitu Nur Husna binti Mazif Faizal. Baik, saya akan mulakan presentation. Yang pertama sekali tentang latar belakang kajian. Di mana latar belakang kajian ni ada 3 jenis, iaitu yang pertama fertigasi, yang kedua sistem IoT dan yang ketiga aplikasi Blink. Okey, baik, untuk fertigasi, hasil cili padi boleh dituai seawal 85 hari pada tanaman yang menggunakan sistem fertigasi berbanding dengan 100 hari pada sistem konvensional. Ini adalah kajian yang dilakukan oleh Yasir Muhammad Manas, Omar Taib, Hasan Ishak dan juga Omran Hashim. Baik, untuk sistem IoT pula, petani juga mampu mengawal sistem dari jarak jauh untuk menghidupkan pam aliran air. Sistem IoT ini digunakan adalah bagi memudahkan petani-petani mengawal mereka punya tangki air untuk menyalurkan air kepada tanaman-tanaman mereka lah. Kajian ini dilakukan oleh Wan Yusof, Razak Daud, Fawaz Rahim, Ikhmal Samsuri dan juga Ahmad. Baik, untuk yang seterusnya, yang ketiga adalah aplikasi Blink. Dalam sistem ni juga menggunakan aplikasi Blink, di mana ini membolehkan petani memantau tanaman mereka dari segi kelembapan tanah dan juga isi padu air di dalam tangki air. Kajian ini juga sama dilakukan oleh Wan Yusof, Razak Daud, Fawaz Rahim dan juga Ikhmal Samsuri dan Ahmad. Okay, next slide. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai penyataan masalah yang kami telah kumpulkan bagi projek kami. Okey, penyataan masalah yang kami temui adalah mempunyai 4, iaitu air dan iklim, tanah, tenaga kerja serta penjagaan. Di mana bagi air dan iklim ni, okey, seperti yang kita tahu, untuk menanam pokok ni air tak boleh berlebihan, tak boleh berkurangan serta kualiti air juga perlu elok jika kita ingin menanam pokok. Okey, kedua, keadaan cuaca yang tidak menentu. Kadang-kadang bila kita tanam ni tak semestinya kita mengharapkan matahari sentiasa. Akan ada hari di mana hujan, ribut dan sebagainya. Yang kedua ialah tanah, di mana untuk menanam pokok, keadaan tanah yang tidak sesuai dan ruang yang terhad juga menjadi masalah. Okey, bagi tenaga kerja, okey, seperti yang kita tahu sekarang tidak ramai orang yang ingin membuat kerja-kerja buruh kerana permintaan upah mungkin permintaan upah yang diminta terlalu tinggi, juga kurang minat dalam bidang pertanian. Akhir sekali, daripada segi penjagaan, di mana jika kita nak nak masuk ke bidang pertanian ni, kita memerlukan pemantauan yang lebih kerap serta memerlukan penjagaan yang betul dan rapi. Okey, kita pergi kepada objektif kajian, di mana objektif yang pertama adalah membangunkan aplikasi yang dapat memudahkan pengguna untuk memantau keadaan tanaman pokok cili. Kemudian yang kedua adalah mereka bentuk aplikasi yang mampu mengukur dan mengawal air, baja dan racun serta kelembapan tanah. Kemudian mengenal pasti kebolehfungsian aplikasi bagi memudahkan pengguna untuk memantau keadaan tanaman pokok cili. Okey, baik. Seterusnya untuk skop kajian, terdapat 3 skop kajian yang telah dikenal pasti. Yang pertama sekali adalah kajian ini berdasarkan sistem fertigasi yang ditambah baik dengan menggunakan sistem yang lebih mudah mengikut kesesuaian pengguna dalam pertanian.
Beg sistem vertigasi ni macam yang kita tahu tadi, kita guna dia dalam poly bag lah selalunya. Kan? Okey. Untuk memudahkan kesesuaian pertanian lah. Untuk kita senang untuk sesuatu sistem tu untuk mengalirkan air pada tanaman tersebut. Baik, untuk skop kajian yang kedua adalah sistem vertigasi cili yang dikawal secara automatik dan berfungsi membekalkan air siraman, baja dan juga racun serta memantau kelembapan tanah melalui aplikasi pada telefon pintar iaitu Internet of Things IoT dari jarak jauh mengikut masa yang ditetapkan secara teratur dan juga konsisten. Baik, untuk skop yang ketiga juga, dia menumpukan kepada memudahkan petani serta menjimatkan masa dan tenaga dalam mengendalikan aktiviti pertanian mereka. Okey, baiklah, saya akan teruskan. Okey, jadi kita akan memasuki pada bahagian sorotan kajian di mana di dalam sorotan kajian ini terdapat dua dapatan di mana satu dapatan itu melalui pembangunan sistem dan yang kedua pengoperasian sistem. Okey, bagi pembangunan sistem terdapat lima item yang kami fokus. Yang pertama itu analisis. Berdasarkan analisis yang kami telah lakukan, dapat dilihat bahawa pembangunan sistem mereka ni terdiri kebanyakan daripada penggunaan Arduino, Smart Sensor dan Internet of Things IoT. Yang kedua Blink. Okey, aplikasi Blink ni juga banyak digunakan di mana aplikasi ini membolehkan pengguna untuk memantau tanaman mereka dari segi kelembapan tanah serta isi padu air baja dan racun di dalam tangki. Okey, menurut Zainal Abidin Ibrahim dan Ibrahim 2016, okey, IoT ni merupakan satu bidang yang berasaskan penyelidikan yang sering dijalankan terhadap produk-produk baru setiap hari bagi menjadikan aktiviti yang kita lakukan ni lebih bijak dan cekap yang membawa ke arah pengeluaran yang lebih baik dalam bidang pertanian. Okey, selain itu bagi Arduino, perisian Arduino ni juga digunakan untuk membantu proses pengaturcaraan agar sistem dapat berjalan dengan lancar antara aplikasi dengan produk lah. Okey, bagi pengesahan kelembapan tanah ni digunakan sebagai salah satu komponen utama kami yang digunakan untuk melengkapkan fungsi sistem. Okey, seterusnya bagi pengoperasian sistem, di mana menurut kajian yang dilakukan, pengoperasian sistem secara automatik ni adalah bagi tujuan pengairan, walaupun kiranya kita tak perlu susah-susah nak pergi siram air, kerana dengan sistem ini kita boleh melakukan penyiraman tanpa kehadiran manusia. Okey, ia beroperasi apabila kelembapan tanah dan paras air di dalam tangki berkurangan lah. Okey, sistem ini terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu tangki air, tangki baja dan tangki racun serta kotak kawalan. Sistem ini boleh digunakan untuk memantau kelembapan tanah secara terus dengan hanya menggunakan telefon pintar. Pengguna boleh menghidupkan pam pada jarak jauh dengan hanya menekan butang pam pada aplikasi Blink. Okey, kita masuk kepada metodologi. Metodologi ni merujuk kepada pendekatan atau kaedah mereka bentuk mengumpul maklumat atau menganalisis data yang akan digunakan untuk mencapai objektif sesuatu projek. Okey, untuk projek ni kita menggunakan model System Development Life Cycle iaitu SDLC, di mana ia mempunyai 5 fasa, iaitu fasa pertama adalah fasa perancangan, fasa analisis, fasa reka bentuk, kemudian fasa pembangunan sistem serta fasa pengujian dan pelaksanaan. Okey, kita masuk kepada fasa yang pertama iaitu fasa perancangan. Okey, untuk fasa perancangan ni kita fokus pada mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh komuniti. Kemudian kajian terperinci akan dilakukan terhadap maklumat yang diperolehi pada projek ini. Untuk projek ini kita menumpukan kepada penanaman cili secara vertigasi. Nurusna, mic. Maaf. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada fasa analisis di mana seperti yang anda dapat lihat, fasa analisis ni mempunyai 4 perkara iaitu penyataan masalah, objektif kajian, kesesuaian reka bentuk serta kesesuaian aplikasi. Okey, jadi kerana penyataan masalah dan objektif kajian telah diterangkan pada atas,
saya akan teruskan pada kesesuaian reka bentuk lah. Okey, saiz reka bentuk ni perlu dititik beratkan sama ada kita nak buat dalam bentuk sederhana atau besar, memandangkan ia melibatkan pertanian berskala kecil ataupun berskala besar. Okey, sekiranya kita ingin membuat pertanian secara berskala kecil, jadi saiz reka bentuk ni boleh dimodify kepada saiz yang lebih sederhana lah. Okey, untuk reka bentuk projek ini menggunakan polybag yang hanya diletakkan penitis iaitu dripper free flow yang seterusnya disambungkan kepada pipe poli yang mengalirkan air, baja dan racun pada tanaman di dalam polybag. Okey, bagi kesesuaian sistem aplikasi pula, okey, melalui aplikasi seperti yang anda tahu kami akan menggunakan aplikasi Blink. Okey, aplikasi ini akan mengendalikan air, baja dan racun serta kelembapan tanah yang akan dikawal melalui sistem aplikasi yang dihasilkan. Okey, sistem aplikasi ini perlu dititik beratkan mengikut kesesuaian bagi digunakan oleh pengguna supaya pengguna mudah untuk memahami konsep sistem tersebutlah. Ianya termasuklah pembinaan paparan antarmuka ataupun menu serta butang pilihan yang ringkas dan mudah untuk difahami. Baik, seterusnya bagi fasa reka bentuk. Ya, seperti yang doktor dan juga rakan-rakan dapat lihat gambar rajah tersebut, terdapat tangki, pump, microtube yang setiap kat polybag tu ada microtube lah. Lepas tu dan juga ada set penitis. Baik, ini adalah prototipe sistem fertigasi Chili yang dibina menggunakan bahan dan saiz yang sebenar serta diuji dalam situasi yang sebenar. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan lah untuk projek ni, iaitu ada tangki, air, baja dan juga racun, pump, polybag, pipe poli, microtube, set penitis dan juga tanah. Tanah ni kita gunakan kokopit. Okey, kita masuk kepada fasa pembangunan sistem. Okey, untuk pembangunan sistem projek ini adalah kita mengutamakan kepada operasi sistem Blink di mana operasi sistem yang mengawal sistem pengairan pada tangki air dan tangki larutan baja serta mengesan kelembapan tanah dengan hanya menggunakan telefon pintar. Okey, pada telefon pintar tu kita akan ada sistem Blink di mana sistem Blink ni kita akan beroperasi butang pipe air atau baja ini akan beroperasi dengan hanya menghidupkan butang pump pada aplikasi Blink. Malah jika pengesan kelembapan tanah menunjukkan tanah berada dalam keadaan kering, pengguna hanya perlu menghidupkan butang pump air dari jarak jauh. Kalau dapat dilihat pada gambar raja di sebelah kanan, kita dapat lihat 4 komponen utama iaitu siraman air, siraman baja dan siraman racun serta kelembapan tanah akan dikawal oleh data akan dihantar pada Arduino kemudian diterima oleh Arduino Node MCU serta data akan dipaparkan pada telefon pintar melalui aplikasi Blink. Okey, seterusnya bagi fasa pengujian dan pelaksanaan. Okey, pengujian ni sangat penting di mana kita lakukan untuk menentukan kebesaran sistem yang telah dibina. Pengujian dijalankan bagi memastikan semua komponen dan aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Okey, contohnya kami akan meminta beberapa petani untuk mencuba produk ini bagi memastikan aplikasi Blink yang kami bina ni dapat membuat air, baja, racun mengalir ke tanaman dengan hanya menggunakan hujung jari saja iaitu melalui aplikasi Blink. Okey. Dan selepas itu pengguna akan memberikan maklum balas lah sekira produk yang dilakukan itu berjaya ataupun sebaliknya. Okey, jadi pengujian dilakukan adalah untuk mengenal pasti kelemahan sama ada boleh diperbaiki ataupun boleh ditambah keupayaannya dengan baik agar pelaksanaan projek dapat dijalankan dengan lancar selepas melepasi peringkat pengujian. Okey, untuk justifikasi pemilihan metodologi.
Okey, untuk pemilihan metodologi ni kita menggunakan model SDLC yang lebih mudah dipahami dan sesuai digunakan untuk projek yang menggunakan pembangunan reka bentuk dan sistem aplikasi yang sesuai dengan setiap fasa bagi model tersebut. Okay, setiap peringkat fasa penghasilan produk merupakan proses yang sangat penting di mana ianya akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan proses pembangunan berjalan dengan lancar. Model ini menjadi panduan kepada penghasilan dalam membangunkan sistem aplikasi bagi proses sistem pengairan air, racun dan baja serta mengesan kelembapan tanah secara automatik melalui aplikasi daripada telefon pintar. Baik, seterusnya keperluan perkakasan dan juga perisian. Okey, baik. Dalam keperluan perkakasan dan perisian ni ada dua pembangunan, iaitu pembangunan perkakasan dan juga pembangunan perisian. Okay, bagi pembangunan perkakasan, terdapat 3 jenis iaitu Arduino berfungsi untuk membantu proses pengaturcaraan agar sistem ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, sensor paras. Sensor paras ini pada tangki air simpanan untuk mengesan ketinggian air yang akan disalurkan pada tanaman. Dan seterusnya adalah sensor kelembapan tanah yang digunakan sebagai komponen utama untuk melengkapkan fungsi sistem ini. Contoh dia macam sensor kelembapan tanah ni, dia akan mengesan kelembapan tanah sekiranya kurang daripada 43%, maka motor akan dihidupkan dan motor akan dimatikan apabila kelembapan tanah lebih daripada 43%. Okay, baik, untuk pembangunan perisian pula, perisian Arduino untuk menghasilkan atur cara yang berfungsi sebagai set arahan perkakasan Arduino. Okay, dan yang kedua, perisian blink di mana mampu untuk melakukan penyiraman jarak jauh serta mengetahui info keadaan tanaman mereka yang dipaparkan di telefon pintar. Contoh macam tangki air tadi, tahap paras air dia ataupun kelembapan tanah tadilah. Dan yang ketiga, perisian inverter telah digunakan bagi menganggarkan dimensi lukisan mengikut nisbah projek yang sebenar. Yang terakhir sekali, perisian freezing yang telah digunakan untuk menghubung litar asas. Kemudian kita masuk kepada gambar raja blok dan carta alih. Okey, untuk gambar raja blok kawalan kita dapat lihat terdapat tiga blok di mana blok yang pertama adalah masukan, kedua proses dan ketiga adalah keluaran. Okey, untuk bahagian masukan kita akan menggunakan pengesan atau sensor di mana isyarat data akan diterima oleh Arduino Uno yang membantu proses pengaturcaraan agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Kemudian data akan dihantar pada Arduino Node MCU di mana ianya akan menyambungkan pada internet atau wifi. Seterusnya data akan dipaparkan pada aplikasi Blink dan untuk mengeluarkan keluaran iaitu menghidupkan pam air. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai carta alih operasi projek ini. Okey, seperti yang dapat dilihat, terdapat 3 operasi di dalam projek ini. Yang pertama ialah pada bahagian atas terdapat pengesan paras air, baja dan racun di dalam tangki. Di mana ini adalah kami punya main tangki yang akan berada jauh dekat dengan orang kata apa, mungkin warehouse. Okey, pengesan ini adalah untuk mengesan paras air. Sekiranya paras air kurang daripada 20%, data akan dihantar pada aplikasi Blink dan seterusnya akan menghantarlah supaya kita boleh membuat pengisian secara manual di dalam tangki sehingga paras air naik melebihi 20%. Okey, yang seterusnya data tersebut juga akan diupdate dan dihantar pada aplikasi Blink. Okey, seterusnya bagi pengesan takat kelembapan tanah di dalam tanah. Okey, jika kelembapan tanah bawah daripada 43%, data tersebut akan dihantar kepada aplikasi Blink yang seterusnya kita dengan hanya menggunakan aplikasi Blink kita boleh menghidupkan pam motor untuk membuat tanah menjadi lembap lebih daripada 43% dan seterusnya data tersebut akan dihantar kembali untuk kita mematikan pam.
Okey, yang terakhir bagi sistem penggera penyiram racun dan baja. Okey, untuk sistem penggera penyiram racun dan baja ni dia macam alarm lah ataupun peringatan reminder di mana satu hari seminggu akan terdapat hari untuk kita menyiram racun dan satu hari lagi untuk kita menyiram baja lah. Seperti yang dapat dilihat, hari yang dipilih adalah hari Isnin untuk racun, hari Jumaat untuk baja. Jadi setiap contohnya kalau kita nak buat racun, hari Isnin dia akan bagi kita reminder pada aplikasi Blink di mana sejurus selepas reminder tu diberi, kita akan menekan pump lah untuk dihidupkan dan pump akan dihidupkan secara automatik selama 2 minit. Iaitu selepas 2 minit, pump tersebut akan dimatikan secara automatik. Okay, baik. Untuk rumusan dan juga cadangan. Okay, bagi rumusan, pembangunan sistem ini memudahkan petani moden dalam memantau serta mengawal proses pertanian mereka secara sistematik yang dapat menjimatkan masa dan juga tenaga kerja mereka. Bagi cadangan pula, produk ini mempunyai sistem yang mudah untuk ditambah baik mengikut kesesuaian dan peredaran masa. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 3. Tahniah. Okey, kumpulan ni nampak macam lebih jelas, teratur. Jelaslah, saya jelas apa yang dibentangkan. Cuma satu je dan juga kumpulan 1 tadi pun saya terlupa nak komen. Kalau kita bentang proposal, kita perlu ada slide yang terakhir tu sebelum rumusan atau cadangan tu, jangkaan dapatan. Tambah sebelum upload di author sila tambah jangkaan dapatan. Jangkaan dapatan apa produk yang awak hasilkan tu jadi apa. Awak menjangkakan lah, maksudnya dia boleh testing kelembapan tanah kan. Yang objektif yang asal yang awak nak capai tu dapat dicapai lah. Okey, cuba tengok objektif. Saya tak perasan lah objektif tadi. Okey. Jadi saya jelaslah dengan kumpulan ni. Tahniahlah. Cumanya tambah satu slide saja okey. Ada kawan-kawan lain yang nak tanya? Soalan? Rasa tak ada. Okey. Yang lain jangan lupa isi Google Form untuk kumpulan ni dan bagi markah dan submit lah. Okey, tahniah kumpulan 3, seterusnya kumpulan 5. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okey.